Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan surah Al-Ikhlas. Surah yang ke-113 ataupun yang ketiga terakhir daripada Al-Quran Al-Karim. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Surah ini istimewanya dinamakan dengan ikhlas. Walaupun kandungan surah ini berkaitan dengan tauhid, tetapi nama surah ini ialah Ikhlas. Suratul Ikhlas. Kenapa namakan dengan ikhlas? Sedangkan topik dan kandungan perbincangannya berkaitan dengan tauhid. Kalau dilihat dari sudut hikmahnya ialah kemuncak daripada tauhid, malahan kemuncak daripada segala amalan itu ialah untuk melahirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang ikhlas, yang menyucikan diri dan membenarkan, menyucikan diri dan membawa semua amalannya, keyakinannya betul-betul hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kemuncak daripada keyakinan, kemuncak daripada segala amalan ialah suci diri, bersih diri, ikhlas kerana Allah Ta'ala sesuai dengan maksud ikhlas itu ialah membersihkan diri, khalas, maknanya bersih, suci dan betul-betul bulat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang penonton yang dirahmati Allah. Oleh kerana pentingnya ikhlas ini dan besarnya tingkatan ikhlas ini, dia memanglah sesuatu yang susah. Mana-mana pun tuan-tuan, benda-benda yang susah ini sangatlah istimewa. Kalau dia mudah untuk didapati, maka tiadalah istimewanya. Oleh itu, untuk mencari manusia yang benar-benar ikhlas ini, cukuplah mencabar. Sebagai contoh, untuk melakukan amalan, kita biasa berjumpa dengan orang yang buat kerja sekiranya di hadapan orang rajin, sekiranya bersendirian malas. Contohnya semayang sunat, ketika mana di masjid rajin, ketika mana di rumah kurang rajinnya. Ini berkaitan dengan keikhlasan. Walaupun bukanlah kita nak sebut orang yang semayang di masjid itu tak ikhlas belaka, tetapi perbandingan yang mungkin timbul ialah kenapa rajin di satu tempat, kenapa tak rajin di satu tempat yang lain. Ini menunjukkan kepada kita perlu untuk ditingkatkan rasa dan semangat untuk melakukan amalan itu di mana jua, walaupun mungkin timbullah bila kita buat semayang di tempat masjid ramai, kita lebih bersemangat. Kalau sendirian mungkinlah kurang semangatnya. Tapi apapun, untuk mencari manusia yang tak terkesan dengan penghargaan daripada manusia ini, memanglah sesuatu yang mencabar. Maka untuk membolehkan kita melakukan amalan itu dengan ikhlas, di peringkat awal mungkin kita perlu paksa. Kita perlu kerahkan diri untuk melakukan sesuatu amalan, walaupun mungkin pada ketika itu kita melaksanakannya secara terpaksa. Malahan kita memaksa diri kita untuk melakukannya. Mungkin bukanlah secara kerelaan hati, tetapi kita cuba paksa, kita cuba kerahkan diri kita, sehinggalah apabila amalan itu dilakukan secara berterusan, insya-Allah dia akan menjadi suatu yang kebiasaan kita, menjadi darah daging kita. Mungkin mengambil masa 10 tahun untuk kita melakukan sesuatu amalan.
istiqamah melakukan sesuatu amalan. Sebagai contoh tuan-tuan, sekiranya kita semayang sunat ba'diyah. Semayang sunat ba'diyah ni dulu mungkin zaman muda-muda kita tak berapa rajin untuk buat semayang sunat ba'diyah. Ketika selepas daripada kita pun berusia lah dalam 30-an, kita bila pergi masjid mulalah untuk semayang sunat ba'diyah. Kemudian selepas 10 tahun kita melaksanakan sunat ba'diyah ini, ketika itu apabila kita semayang di rumah pun kita sudah mula berjinak untuk semayang sunat ba'diyah. Kenapa kita mula berjinak? Selepas bila berapa tahun? Selepas 10 tahun, selepas 20 tahun. Kerana untuk menjadikan sesuatu amalan itu sebati, memang mengambil masa yang lama. Maka kita perlulah untuk cuba memaksa diri kita melakukan amalan sedekah, walaupun selepas daripada kita sedekah lebih sikit lah, kita sedekah dalam RM20, kita sedekah RM20, hati kita berkata-kata, biasanya sedekah RM2 je, ini kali sedekah RM20. Ya Allah, RM20 ni kita boleh beli makan 3 kali boleh makan. RM7, RM7, RM6, 3 kali boleh makan. Hati berkata-kata. Kenapa? Mungkin pada ketika itu kita belum lagi biasa untuk bersedekah. Tetapi apabila kita biasa bersedekah, insya-Allah kita akan jadi mudah, rezeki akan melimpah ruah dan kita akan menjadi suka dan kita tidak ada lagi rasa teragak-agak dan mengungut dalam hati kerana perkara yang sudah kita terbiasa. Oleh kerana itu, kita perlu untuk membiasakan diri. Kita beramal, kita paksa diri. Hati mengut tak apa, kita paksa diri. Tak ikhlas, di peringkat awal mungkin tidak ikhlas. Tetapi insya-Allah lama-lama kelamaan dia akan menjadi sesuatu yang ikhlas kita lakukan. Seterusnya, antara amalan yang boleh untuk meningkatkan keikhlasan itu ialah qiyamul lail. Kenapa qiyamul lail? Kerana qiyamul lail ini dilakukan sendirian di rumah di malam hari, pada waktu malam, ketika manusia sedang lena tidur, kita bangun di tengah-tengah manusia yang tidur. Yang kedua, kita juga memaksa diri kita untuk bangun pada waktu subuh ini. Bukan senang untuk paksa diri bangun kerana hanyalah semata-mata kerana beribadat. Orang mungkin boleh bangun untuk pergi kerja pagi pukul 5 pagi. Boleh bangun. Boleh bangun sekiranya ingin pergi naik kenderaan, naik kapal terbang. Pada pukul 7 pagi flightnya, dia boleh sedia untuk bangun 4.30 pagi untuk pergi ke airport KLA. Tetapi untuk hanya bangun malam ini, alamak, mungkin rasa sangat berat kerana melakukan semayang malam seringkas 2 rakaat itu. Tetapi sekiranya dia berjaya melaksanakannya, itu tanda bahawa dia benar-benar mencari keikhlasan, mencari pahala, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi yang amal ibadat yang dilakukan, bukan kerana puji orang, tak siapa nak puji, melainkanlah kalau dia update statusnya di Facebook, dia kata aku dah bangun malam tadi 2 rakaat, korang macam mana? Ketika itu mungkin lain senarionya. Dan sebab itu ulama-ulama dulu begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan qiyamul lail kerana dia adalah jalan untuk mencapai keredaan dan keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita perlu sedari bahawa syaitan musuh manusia yang paling besar. Selalu menyesatkan manusia, menyerang manusia secara terbuka, secara sunyi, secara serang hendak. Secara serang hendak, maksudnya tanpa kita sedar, menyelinap dalam hati. Wujudnya perasaan dalam hati kita, alamak, kau ni bagus, kau ni hebat, kau ni pandai, sehingga menimbulkan rasa kurang ikhlas. Sekiranya kita menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tulus,
insya-Allah kita akan terselamat daripada bisikan syaitan. Selamat daripada tipu daya syaitan. Kerana kita melaksanakan amalan itu benar-benar kerana Allah Ta'ala, maka kita memang diminta seperti mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka diperintahkan untuk menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam surah yang lain.